Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam reformasi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Terima kasih pengurusi majlis yang berhormat Puan Hajah Roziah binti Ismail, Ketua Wanita Negeri Selangor dan ahli-ahli jawatan kuasa wanita Negeri Selangor, yang berhormat ahli-ahli Dewan Negeri, yang berusaha ketua-ketua wanita cabang, pemimpin-pemimpin wanita di pelbagai peringkat negeri, cabang dan juga ranting, ahli-ahli majlis, ketua-ketua kampung, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah, saya merakam rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala petang ini dapat bersama-sama dalam majlis sempena dengan sambutan Hari Wanita Anjuran Wanita Negeri Selangor yang mengumpulkan pimpinan-pimpinan utama wanita Negeri Selangor ataupun pimpinan-pimpinan wanita, pimpinan-pimpinan utama keadilan wanita Negeri Selangor yang dapat berhimpun pada hari ini, dan seterusnya untuk kita memperbarui tekad, memperkuatkan semangat, dan seterusnya bersedia untuk berdepan dengan kemungkinan-kemungkinan yang boleh terjadi bila-bila masa dan bila-bila waktu yang kita rasa fikirkan boleh berlaku. Nah, saya cakap apa belit-belit dah. Sejak daripada pagi ni. Sebenarnya sejak minggu lepas saya dan Puan Suzana berada di Ampang. Di Ampang kurang sikit, dia 2 hari. 2 hari hampir 21 program. Hari ini di Shah Alam 1 hari, ada dalam 12 program. Kalau 48 jam, saya silap 48 program Wabi Roziah dengan kawan-kawan di Shah Alam ni aturkan untuk kita sama-sama melihat kembali pentadbiran negeri dan juga pengurusan parti secara keseluruhannya, berdepan dengan angin-angin perubahan, angin-angin suara election yang semakin lama semakin kuat, dan kedudukan kerajaan persekutuan yang sudah kelihatan semakin longgar dan insecure. Walaupun semalam ada orang menganggap bahawa mereka bertambah baik, mereka bertambah gembira dapat tambah wakil rakyat, tapi saya tahu hati mereka tak tenang. Kalau mereka tenang, mereka tidak akan beli wakil-wakil rakyat. Mereka tidak akan ugut wakil-wakil rakyat. Mereka tak akan desak wakil-wakil rakyat untuk berubah camp dan sebagainya, kerana mereka sudah cukup majoriti. Tetapi kerana tak cukup majoriti, bimbang ia akan berlaku suatu revolt dalaman dalam PN. Sebenarnya masalah ini bukan masalah PH atau masalah kita. Masalah ini adalah masalah defection. Mereka yang tak sabar inginkan perubahan, mereka yang ingin ambil kesempatan daripada peluang kerana keterbukaan kita, defect kepada satu kelompok baru, buat satu koalisi baru, koalisi kononnya lebih kuat, lebih mantap. Akhirnya, kalau kita 22 bulan, ini baru 1 tahun, tak sampai setahun lah. Ada ahli yang menarik diri, ada yang nak ke sana dan ke sini. Cuma, apa beza kita? Beza kita Pakatan Harapan, kita tidak mengambil keputusan untuk exercise dan gunakan kuasa kita suka-suka hati. Itu bezanya kita. Sebab itu prinsip tu penting. Saya tengok ada beberapa bekas rakan-rakan dia sebut, inilah masalah kita lah PH, kita lah keadilan. Tak ada hanya bercakap soal prinsip, sentimental, debat prinsip, tapi akhirnya gagal susun strategi untuk berkuasa. Ini bezanya kita. Kita yakin bahawa kekuasaan, kemenangan itu perlu, tetapi prinsip harus kita pertahankan. Kalau kita hilang prinsip, kita hilang garis-garis besar dalam perjuangan dan landasan apa kita nak bawa, jadi kita hancurlah, kita tak ada apa-apa dah. Tak ada bezanya kita dah. Hari ini kita boleh bersama dengan Bersatu, besok tiba-tiba kita bersama dengan IPF, lepas tu kita balik dengan GPS,
dan termasuk dengan PBB, sampai tak boleh nak beza kita masuk politik ni untuk apa. Sebab itu kena jelas. Saya ingat Wabi Rozia, ramai rakan-rakan yang ada di sini, bukanlah gila-gila sangat nak masuk politik ni. Tapi tahun 98, kita digerakkan dengan semangat ingin rubah, ingin berubah, ingin buat islah. Apa rubahnya? Sistem keadilan yang lebih baik, sistem pentadbiran dan tata kelola yang lebih jernih dan lebih telus. Apa dia? Sistem yang jamin keadilan untuk semua, tidak tekan suara orang, tidak bungkamkan suara mereka yang ingin kritik. Sekarang mereka yang bercakap atas nama reform, yang kononnya nak bawa reform, mereka sokong undang-undang yang bungkamkan suara kritik, yang halang daripada orang kritik. Ini masalah apa? Ini masalah maknanya mereka dah hilang nilai. Bila mereka hilang nilai, mereka gagal ajak kita. Dia kata kita bodoh kerana kita tidak pandai strategi politik. Strategi lah juga, susun lah juga, tetapi prinsip kita kena pertahankan. Sebab itu, Kerajaan Negeri Selangor kita mampu bertahan, Alhamdulillah. Kerajaan Negeri Pulau Pinang mampu bertahan, Alhamdulillah. Sebab apa yang kita lakukan atas garis-garis prinsip, atas dasar-dasar dalam dasar perjuangan. Bila kita sebut kita nak galakkan keterbukaan, kita nak galakkan demokrasi, kita nak kukuhkan sistem demokrasi. Mula-mula kita buat dalam tahun 2008, sampailah tahun 2012-2013, banyak perkara dalam Dewan Undangan Negeri, sampai formula Dewan Negeri Selangor tu ditiru oleh Parlimen sekarang dan Parlimen pada sebelum ini. Kemudian kita sebut program-program yang cuba jamin kesaksamaan, kesetaraan, keadilan kepada rakyat, termasuk kesaksamaan gender. 6 program awal MES sebagai contoh meraihkan ekonomi. Salah satu program dia One Stop Crisis Center, spesifik untuk wanita dan juga untuk kaum hawa di dalam negeri dan negara kita. Kita buat lagi program, antaranya cuti bersalin 3 bulan. Kita tawarkan. Sampailah ke hari ini, saya ingat ada pelbagai lagi aktiviti. Sampailah kita merungkai dan juga mengorak, membuang stigma-stigma lama tentang ketua kampung wanita tak boleh, ahli majlis wanita. Dan Alhamdulillah setelah lama dan berkat lama, macam-macam ketua wanita kita ada. Wanita yang garang ada, wanita yang lembut ada dan sebagainya. Alhamdulillah. Sekarang di bawah kepimpinan Wabi Rozia, Alhamdulillah saya jadi menteri besarnya, kita dah dapat penuhi 30% ahli majlis wanita daripada keadilan. Kalau banyak cakap, dapat buat pun. Boleh lakukan. Maknanya kita berjuang di atas prinsip. Itulah pentingnya prinsip. Itulah pentingnya garis perjuangan. Bila garis perjuangan jelas, prinsip jelas, dan kita lakukan benda yang jelas. Tetapi apa yang berlaku pada kerajaan federal, kerajaan Perikatan Nasional, nak kata jadi parti Melayu, tak jadi parti Melayu, nak kata multiracial, tak multiracial. Kita berjuang, yang penting kesejahteraan, kemakmuran rakyat. Nak makmur macam mana? Apa garisnya? Apa perubahan yang nak dilakukan? Muhyiddin kata nak bawa macam ni, Azmin kata nak bawa kat sini, Zahid Hamidi nak balikkan UMNO dengan BN. Bas nak buat apa negara Islam? Jadi nak jadi apa? Batu saya sebutkan bahawa koalisi itu koalisi jadi aksiden. Jadi aksiden. Kalau kahwin aksiden tu tak apa lah. Ini jadi aksiden. Jadi bila jadi aksiden dia ikut dan lah. Nama dia ikut dan. Kalau dalam Mesir Utara orang Kedah, dia orang Johor tapi kahwin keluarga orang Kedah, kahwin orang KL. Kau orang Kedah nanti tanya Kedah mana pula. Isteri ada sini. Sebab itu mereka ikut dan, ikut boleh. Hari ni kita nak okey tiba-tiba boleh. Tak boleh jadi macam ni, kita bagi duit. Tak boleh nak bagi duit, lepas ni kita buat umur darurat. Tak boleh umur darurat, kita kembali pula buat sistem undang-undang. Tak tekan orang, tangkap orang. Jadi apa ni? Kerajaan ni bukan macam tu. Kita nak bawa rakyat, kita nak bawa negara. Sampai bila kita tanya, ada juga saya berhubung dengan pejabat awam di peringkat federal, mereka pun naik rimas. Kerajaan tak fikir, dia fikir cukup tak MP, dasar luar, dasar perjanjian tertentu dengan negara-negara tertentu, dasar perdagangan, dasar approach pasal wanita. Itu jadi masalah, jadi stuck. Paling tidak dulu masa Pakatan Harapan ada beberapa progres. Perkahwinan bawah umur sebagai contoh, progres. Alhamdulillah Negeri Selangor negeri pertama buat enactment perkahwinan bawah umur, tidak benarkan perkahwinan bawah umur.
Ada progres, kita buat beberapa talian nur sebagai contoh. Ada progres, mai salam sebagai contoh. Ada progres, caruman untuk KWSP kepada isteri-isteri. Saya pun tak buat sebab tak ada KWSP. Jadi ini semua maksudnya ada progres. Sebab apa ada progres? Sebab kita jelas prinsipnya. Jaga hak wanita 30% ni. Ini adalah yang Kak Sania Azalina punya cara macam ni, Zuraida macam ni, Halimah Sadiq macam ni. Itu yang maksud saya, dia tidak ditubuhkan di atas dasar dan prinsip. Sebaliknya jadi apa? Sebaliknya ikut boleh, ikut sempat. Nanti bertanding pun ikut dan lah juga. Dan tu nak tubuh lagi. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa yang berlaku ialah, kalau orang tanya kenapa saya tak ikut, sebab mereka wujudkan ketidakstabilan. Ketidakstabilan yang sangat merosakkan. Tak pernah berlaku dalam negara, lepas pilihan raya kita tak tahu kerajaan ni boleh hidup lagi tak esok ke lusa. Setiap hari misalnya. Setiap hari. Ada salahkan kita pula. Memanglah kerja pembangkang, kita nak rampas kerajaan. Takkanlah pembangkang kerja nak sokong kerajaan 100%. Tak boleh lah. Ada benda betul, kita betul sokong. Ada benda tak betul, kita betul. Tak betul, kita sokong. Tak betul, kita sebutkan. Tetapi ini tak boleh. Sebab itu, perempuan sekalian, saya percaya kekuatan kita sudah ada. Prinsip kita sudah jelas. Tetapi kita tak boleh lemah semangat. 1, 2, 3 orang hilang ni, kita tak boleh lemah semangat. Lebih-lebih lagi keadilan. Keadilan ni daripada timbalan presiden sampailah ketua angkatan muda, semua pernah keluar parti. Semua pernah keluar parti. Ada ketua wanita pernah keluar parti lah. Ada. Naik presiden berlambak-lambak. Timbalan presiden at least 2. Chandra Muzaffar dengan Azmin Ali. Kan? 2 orang lah, baru 2 timbalan presiden kita. Lepas tu Syed Hussein Ali lah. Ketua wanita. Dulu nail on, tak silap saya, mula-mula ketua wanita. Tu dia. Marina naik presiden tak? Naik naik presiden. Marina Yusof. Tu Zuraida. Berapa ramai? Ketua Angkatan Muda. Ketua Angkatan Muda kita baru ada 2-3 orang kan? Seorang dah keluar. Dulu pernah keluar, serang parti, buat parti baru, maka serang balik. Macam-macam. Tapi parti ini terus berkembang, terus banyak kerana kita menggalakkan penyertaan orang dan jelas salah tuju. Sebab itu jangan risau, jangan bimbang 1-2 keluar ini. Waktu ada yang keluar-keluar ni pula sekarang ni dia, kita tengok dia punya social media. Seolah-olah kita ni tengah hancur, seolah-olah ni kita kelang kabut. Tak maaf, saya tahu. Kalau mereka keluar ni berapa ramai ikut? Ambil 5,000, ambil. Saya tambah lagi 8,000. Saya tambah lagi 10,000, ambil 10,000. Ambil. 15,000, ambil 15,000, ambil. Ambil 5,000. Tu pun saya rasa saya dah bagi lebihan 50%. Betul. Saya tahu kalau di Gombak, saya datang di Gombak. Saya tahu lah Gombak. Dulu ketua cabang dia Azmi. 80%. 80% kepimpinan kekal. Kuala Langat semalam saya jumpa. Tidak ada seorang pun keluar. Kalau ada keluar pun saya percaya tak sampai 5 orang akan keluar ikut Dr. Xavier. Ataupun saya percaya seorang pun tak keluar. Di Ampang. Ampang ni paling daring cuba isytihar bubar cabang. Sampai ke sudah. Sekarang cabang Ampang kekal intact dan kita masih ada kepimpinan di Ampang. Walaupun diserang. Sebab itu kita jangan risau. Kita jangan lemah semangat. Yang penting kita kena kerja. Kita kena sampaikan maklumat kita. Kita kena buktikan modal dan package kita. Lawan kita kali ini bukan ada pengalaman 50 tahun, 60 tahun jadi pentadbir. Kita lawan BN dulu, mereka ada experience 60 years in the government. Mereka ada contoh yang banyak daripada zaman merdeka sampailah tahun 1001, 2003, 2020, 2015. Ada banyak-banyak apa benda yang mereka lakukan. Kerajaan yang kita tentang sekarang ni adalah kerajaan ekspediensi, yang lahir secara aksiden, yang dibuat dengan tak sengaja, yang tumbuh dengan cara tak betul, yang ikut pintu belakang, yang tebuk ikut atap, yang tak ikut cara dan betul. Jadi sebenarnya kita lebih tersusun. Mereka nak tunjuk kita kelang kabut. Dah mereka nak tunjuk kita kelang kabut, kita janganlah kelang kabut betul-betul. Ini masalah. Jadi kalau ini mereka tengah berkacau bilau, jatuh kita bertunjuk, kita kena buat satu, buat demo, buat meeting. Kita punya kacau bilau juga nak buat apa?
Tapi janganlah pula kita cakap, oh jangan takut, kita tenang, kita tidur. Pun tak jadi juga. Mana boleh, tak boleh jadi macam tu. Jadi isu pentingnya ialah kita kena jaga pace kita tahu bila nak ke depan, bila waktunya. InsyaAllah kita di Negeri Selangor kekal intact. Saya percaya tak ada lagi yang nak keluar, yang nak lompat di Negeri Selangor, terutamanya ahli-ahli Dewan Negeri selepas kita saring dan selepas kita pantau sebelum ini. Tapi kita kena move on ke depan. Move on lah. Ini tak move on ni. Asal berlaku je ada. Asal berlaku je timbul. Asal berlaku je timbul nama. Lepas ni ada lain, lepas ni ada lain. Tak apalah, yang keluar ni kita tahu memang ada masalah. Kalau tak ada masalah, mereka tak keluar. Itu je. Kalau ada masalah, dia akan cari alasan lah nak keluar. Kestabilan politik lah, jamin masa depan lah. Kita tahu ada masalah. Ini bukan baru kita tahu. Kita tahu dah lama. Tetapi bila timbul masalah, mereka ni, dan akhirnya tak ada cara lain, tak ada kaedah lain. Tapi percayalah, memang sebenarnya inilah dosa besar yang dilakukan oleh mereka yang mengilhamkan kerajaan PN ini. Sebab yang wujud adalah ketidakstabilan, yang wujud ialah politiking setiap hari. Ini masalah. Apa mentaliti kerajaan yang kita lawan sekarang ni? Kerajaan ni, apa orang lain buat tak boleh. Apa orang lain buat tak boleh, tapi dia nak buat. Orang lain tak boleh buat, tapi dia boleh buat. Dia kerajaan double standard. Dia buat berita palsu, dia buat berita bohong, dia cerita macam-macam, tuduh macam-macam, boleh. Orang lain baru nak bangkit, nak tanya, tak boleh. Orang lain nak pergi berhimpun, tak boleh. Orang lain nak cerita macam ni, boleh. Dia pula boleh. Sebab apa? Sebab kalau menang ke dia boleh. Ni tak boleh jadi macam ni. Ini masalah besar pada kerajaan yang ada sekarang. Sebab itu kita kena betulkan, prinsip kita betulkan. Rakyat Malaysia terima agenda reform pada tahun 2018. Dan mereka-mereka ini adalah mereka-mereka yang rasa allergik sebenarnya. Mereka ada dalam parti reform, dalam kerangka reform, tapi jiwa dan hati mereka bukanlah atas agenda untuk reform. Sebaliknya nak kekalkan budaya lama, nak kekalkan corak politik lama. Sebab itu mereka ambil kesempatan. Dan mereka inilah yang dipanggil sebagai deep state. Mereka yang cuba untuk mengekalkan apa yang ada kerana percaya gerakan perubahan reform ni dah tak tertahan. Rakyat dah nampak, rakyat dah terima, rakyat tengah desak. Sebab itu bila survey dibuat, kecuali survey-survey mengampu yang dibuat oleh beberapa orang, mereka akan lihat ada peratusan bahawa sokongan kita masih kuat, sokongan kita masih bagi majoriti. Cuma kita kena tentukan partner kita. Kita tentukan partner. InsyaAllah bagi saya kepimpinan masih lagi kekal kepada agenda reform. Kita harus sokong, kita harus pertahankan untuk mengangkat martabat rakyat, jaga negeri kita, jaga disiplin rakyat, pulihkan kembali rakyat. Dan insyaAllah kita akan kembali ke landasan yang betul untuk kita rampas kembali hak kita. Bukan rampas, kita ambil balik hak kita yang telah dirampas oleh mereka-mereka yang tidak bertanggungjawab dalam pilihan raya yang akan datang. Dan peranan wanita sangat besar. Peranan wanita terutamanya untuk membujuk. Dan saya sebutkan dalam survey, dalam kajian yang saya dapatkan, termasuk latest reading, siapakah yang boleh kita swing? Yang kita boleh swing adalah undi-undi wanita, terutamanya wanita Melayu. Dan kita kena susun program khas. Kerajaan negeri kena atur program khas. Next week kita ada retreat lagi 1 hari yang saya ekstrakan khas untuk bincang hal ini. How we deal dengan orang-orang ini dan dapatkan terus sokongan dan mudah membawa mereka untuk Selangor menjadi penyumbang tetap kepada kemenangan Pakatan Harapan. Jadi, tak nak ucap panjang, terima kasih. Saya pun ada 3 lagi program malam ni sampai petang ni. 2 lagi lepas ni, ada malam 1. InsyaAllah saya ucap tahniah pada YB Roziah. Terima kasih banyak-banyak. Orang sangka kita akan kelang kabut, tapi kita dah bersedia mentally. Kita dah bersedia menarik dan mendapatkan sokongan daripada semua pihak. Alhamdulillah, wanita Selangor intact, angkatan muda kita kuat, dan cabang-cabang kita kuat, dan keadilan Selangor kekal menjadi tunjang kepada Kerajaan Pakatan Harapan di negeri Selangor dan juga di Malaysia, insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak. Tahniah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta yang Datuk Menteri Besar kita sedia atas pentas. Kita dekat pihak sekretariat bawa kek dan